Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfah Nani binti Hazman. Nombor matrik 071636. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tajuk dalalah wa anwa'uha, iaitu petunjuk dan jenis-jenisnya. Dalalah dari sudut bahasa adalah digunakan untuk merujuk kepada panduan dan bimbingan, manakala dari sudut istilah pula memahami sesuatu daripada sesuatu, iaitu memahami madalul daripada dal. Contoh yang kita boleh lihat kat sini, bulan. Bila kita nampak bulan, automatik kita tahu tu adalah pada waktu malam. So, madalulnya di sini adalah malam, manakala dalnya adalah bulan. Memahami malam daripada bulan. Masuk pula kepada ta'rif ad-dal dan madalul. Ad-dal adalah suatu yang melazimi, bila kita tahu dia, kita akan tahu benda lain. Manakala madalul pula adalah suatu yang melazimi, bila kita tahu benda lain, kita akan tahu dia. So, macam contoh yang saya sebutkan tadi adalah bulan. Kita akan nampak bulan, automatik kita akan tahu malam. So, macam itulah yang dimaksudkan dal dan madalul. Dalalah terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah dalalah lafziyah. Yang kedua adalah dalalah ghairul lafziyah. Dalalah lafziyah adalah berupa lafaz ataupun bunyi. Dalalah lafziyah pula terbahagi kepada tiga. Yang pertama tabi'iyah. Yang kedua adalah aqliyah. Yang ketiga adalah wada'iyah. Dalalah lafziyah tabi'iyah adalah bersifat semula jadi ataupun kebiasaannya berlaku sebegitu. Contohnya, bila kita dengar orang tu tengah gelak, kita secara langsung kita akan tahu dia tu tengah gembira. Yang kedua pula adalah dalalah lafziyah aqliyah, iaitu yang bermaksud pemahaman dari sudut logik akal manusia. Contohnya, bila kita dengar suara dalam bilik, sudah tentu kita tahu mesti ada orang dalam bilik kan. Macam itulah yang dimaksudkan dengan dalalah lafziyah aqliyah. Yang ketiga pula adalah dalalah lafziyah wada'iyah, iaitu dalalah yang diletakkan, yang boleh berubah-ubah. Contohnya di sini adalah singa itu buas. So sifat tersebut boleh diubah-ubah. Jadi itulah dalalah lafziyah wada'iyah. Seterusnya kita masuk pula kepada dalalah ghairul lafziyah. Dalalah ghairul lafziyah adalah bermaksud tiada bunyi dan tiada lafaz. Dalalah ghairul lafziyah juga terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah dalalah ghairul lafziyah tabi'iyah, yang bermaksud semula jadi ataupun kebiasaannya. Contoh kita nampak orang tu muka merah, menunjukkan dia tengah malu. Kalau dia tengah muka pucat, maksudnya dia tengah takut. So itulah yang dimaksudkan dengan dalalah ghairul lafziyah tabi'iyah. Yang kedua pula dalalah ghairul lafziyah aqliyah, iaitu dari sudut akal manusia. Kita nampak contoh, nampak bilik kita bersepah dan menunjukkan mesti ada orang yang menyepahkan. So itu yang dimaksudkan dengan dalalah ghairul lafziyah aqliyah. Yang ketiga pula adalah dalalah ghairul lafziyah wada'iyah, iaitu dalalah yang boleh kita diubah-ubah, yang boleh diletakkan. Contohnya traffic light. Yang sedia orang tahu, bila kita nampak traffic light warna merah, automatik kita akan berhentikan. So itulah yang dimaksudkan dengan dalalah ghairul lafziyah wada'iyah. Seterusnya, ilmu mantik menekankan topik dalalah lafziyah wada'iyah, iaitu yang terbahagi kepada tiga. Yang pertama mutabaqah, yang kedua adalah tadhammuni, dan yang ketiga adalah iltizamiyah. Yang dimaksudkan dengan mutabaqah adalah faham secara keseluruhan. Contohnya rumah, sifat asas apa yang perlu ada dalam rumah. Contohnya bumbung, dinding, tiang. Benda tu orang boleh faham secara keseluruhan apa yang perlu ada dalam rumah. Dan yang kedua adalah tadhammuni, iaitu faham secara sebahagian sahaja. Contohnya kita suruh tukang buat rumah tu perbaiki apa yang rosak kat rumah, maksudnya sebahagian sahaja. Jadi yang dimaksudkan dengan tadhammuni ni iaitu sebahagian, bukan semua rumah yang perlu dibaiki. Dan yang ketiga adalah iltizamiyah, iaitu sifat tambahan. Contohnya kita suruh tukang buat rumah tu perbetulkan atap kita yang dah tercabut, tetapi kayu yang berada pada atap tu mesti terkait rapat dengan atap. So takkan kita betulkan atap saja, dia secara langsung akan perbetulkan kayu tu sekali. So itulah yang dimaksudkan dengan iltizamiyah. Sekian dari saya, terima kasih.